Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan tanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat sejahtera. Kami ucapkan kepada anda penonton setia Wanita hari ini. 3 April 2020, hari ini hari Jumaat yang penuh barakah. Anda bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza. Sabjahat. Dan rasanya mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang dah pun bersama dengan kami sejak beberapa minggu ni menantikan kehadiran Uyaina kembali bersama kami di Wanita hari ini. Selamat kembali Yana. Terima kasih Fiza. Itulah Yana pun sebenarnya dah rindu dengan keluarga besar Wanita hari ini. Apatah lagi untuk bersiaran bersama dengan Fiza dan kawan-kawan yang lain dan bertemu dengan anda semua sebenarnya. Dan bagi anda yang sedang menonton ketika ini, terima kasih diucapkan kepada anda kerana kita telah memulakan fasa kedua PKP ini, dan ini bukan usaha seorang diri. Yang pasti usaha ini dapat kita lakukan kalau kita terus bersatu padu bersama-sama. Dan kalau bercakap tentang Yana tadi rasa seronok bersama dengan kita di Wanita hari ini, 2 hari yang lalu kita telah pun memperkenalkan seorang lagi ahli anggota baru keluarga Wanita hari ini, iaitu Fatin. Dan hari ini kami dengan rasa cukup berbesar hati ingin memperkenalkan seorang lagi hos terbaharu Wanita hari ini, iaitu Hawa Rizwana Rizwan. Ya. Waalaikumsalam. 1 meter ya. 1 meter ya. 1 Okey. meter. Dan Hawa sebenarnya pada tahun 2017 merupakan wartawan pelatih untuk program Wanita hari ini. Dan hari ini Hawa, selamat datang ke keluarga Wanita hari ini. Terima kasih sudi menerima Hawa. Dia jadi selamat datang kembali. Ya. Okey. Okey Hawa, macam mana perasaan Hawa apabila menjadi sebahagian daripada keluarga besar kami di sini? Memang macam mimpi lah, sebab kalau dulu sebagai wartawan pelatih dan dekat sini macam mimpi sebenarnya berdiri sama-sama dengan Uyaina dengan Fiza. Alhamdulillah lah, sangat-sangat bersyukur. InsyaAllah kita doa semoga kita terus disatukan sebagai satu keluarga tak lama lagi. InsyaAllah bersama dengan hos-hos yang lain. Dan mungkin Hawa juga boleh kongsikan kepada penonton apakah mungkin harapan ataupun sesuatu yang ingin Hawa terus bawakan dalam memberi inspirasi kepada penonton-penonton Wanita hari ini. Okey, pastinya semua wanita nak jadi seorang yang berjaya, dan apa-apa yang dilakukan diharapkan dapat memberi inspirasi dekat semua, dan melalui Wanita hari ini Hawa berharap dapat mewakili generasi Hawa untuk memberi inspirasi dekat semua, insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita bergerak ke hadapan sebagai satu keluarga. Okey, dan hari ini sebenarnya Yana banyak yang nak kita kongsikan bersama dengan penonton. Betul. Kita ada macam-macam yang kita nak kongsikan bersama dengan anda selama 1 jam ini. Tapi sebelum itu kita akan bersama Nur Phoenix Diana. Cukup menakjubkan. Ya. Umur baru saja 20 dan tersenarai dalam Forbes 30 Under 30. Wow, cukup memberangsangkan. Dan kita bersama dengan Nur Phoenix Diana sekarang di hujung talian. Hello. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Okey, ni nak panggil Phoenix ke nak panggil Diana? Diana boleh, Phoenix pun boleh. Okey. Tahniah diucapkan kepada anda. Okey, Phoenix. Tahniah sekali lagi diucapkan kerana telah dinobatkan pertama sebagai juara dalam WrestleCon tahun lalu dan sekarang dinobatkan pula tersenarai di dalam senarai 30 Under 30 Forbes, mewakili 12 orang Malaysia yang tercalon di dalam kategori ini. Bagaimana perasaan Phoenix? Perasaan Phoenix sangat bersyukur dan bangga, dan kerana tak sangka sebab selama kerja keras dan lelah Phoenix akhirnya membuahkan hasil juga. Wow. Kalau kita tengok gambar-gambar Phoenix tu macam cukup. Dalam usia yang sangat-sangat muda tersenarai dalam kategori ini, pastinya Phoenix rasa sangat-sangat bangga. Dan apa pula semangat yang membuatkan Diana terus lagi nak berjaya? Bila macam Diana dalam social media, Diana macam lebih kurang dalam setiap hari akan dapat message yang positif, dan dengan orang punya sokongan lagi membanggakan semangat Diana.
Dan kiranya pengiktirafan ini sememangnya memberikan satu dimensi baharu dalam kerjaya Diana sendiri. Jadi bagaimana harapan seterusnya untuk Diana terus bagi aktif sebagai peninju profesional di masa akan datang, Diana? Okey, Diana berharap dengan pengiktirafan Diana dengan magazine Forbes ni, Diana akan memberikan inspirasi lagi kepada orang luar lagi untuk mengejar punya impian dan perlu memberi kepercayaan kepada diri. Dan Diana harap Diana akan membanggakan lagi nama Malaysia di peringkat dunia. Okey. Dan berada di dalam 30 under 30 Forbes pada usia yang cukup muda sebenarnya sesuatu yang membanggakan, memberangsangkan. Dan bagaimana sebenarnya Phoenix Diana sendiri dapat memberi semangat kepada wanita ataupun gadis-gadis di luar sana yang turut ingin menceburi bidang seperti Diana? Inspirasi. Ya. Sebab bagi Diana sebenarnya ramai saja yang wanita sana minat dengan suka gusti ni. Cuma diorang malu. Itulah sebab macam Diana waktu masuk yang pertama pun memang sangat malu. Tapi Diana beranikan diri dan cuba saja. Okey. Kami di Wanita hari ini sekali lagi mengucapkan tahniah kepada Diana dan juga selamat maju jaya diucapkan untuk terus bergerak maju dan terus menjadi inspirasi bukan saja kepada wanita di Malaysia tetapi kepada wanita di peringkat antarabangsa. Terima kasih sekali lagi Diana. Stay safe Diana. Assalamualaikum. Okey. Hari ini sebenarnya seperti biasa hari Jumaat kita akan kongsikan tentang topik hikayat perkahwinan. Ya, kalau kita lihat sebelum ni pastinya dalam kalangan pasangan suami isteri terutamanya sibuk sangat bekerja, kurang masa untuk anak-anak dan terutamanya kepada pasangan. Tapi dalam tempoh beberapa hari ini, pastinya masa ni boleh dimanfaatkan untuk mengenali hati pasangan masing-masing dengan lebih dekat. Betul. Jadi kita akan membincangkan lebih banyak masa merapatkan atau menjemukan. Ini mungkin satu peluang bagi mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga kerana waktu ini juga mungkin boleh diguna pakai sebagai waktu untuk mengeratkan dan juga menghangatkan lagi hubungan rumah tangga mereka. Betul. Tetapi mungkin bagi ada dalam kalangan pasangan yang telah pun mungkin 20 tahun, 15 tahun, 35 tahun mendirikan rumah tangga, mungkin ada timbul perasaan-perasaan tertentu yang mungkin juga boleh menyebabkan ada rasa bosan ataupun jemu dalam hubungan rumah tangga. Betul ataupun tidak, anda ada jawapannya. Anda boleh terus kongsikan bersama kami. Ya, anda boleh teruskan berkongsi pengalaman ataupun nak bertanya soalan di laman Facebook Wanita Hari Ini. Tinggalkan saja di ruangan komen di bawah. Dan pastinya sepanjang tempoh ini macam-macam ragam suami isteri yang kita tengok tular di media sosial, di Instagram, Twitter dan sebagainya. Oleh itu, mari kita saksikan kompilasi video gelagat suami isteri ini. Silakan. Dengar sini semua rakyat Malaysia. Kita yang sedang berkurung dalam rumah ni, ini adalah pesanan untuk para suami. Dengar sini. Kepada suami-suami yang di sana, di dalam sana tu, jangan takut bini. Bini suruh buat apa-apa, tengok macam aku. Apa dia? Buat sendiri ya? Macam tu. Kita mesti bicara. Apa yang buat sendiri? Sayang, potong brokoli bukan macam tu lah. Nanti I tunjuk, okey? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan kepada anda yang baru sahaja menonton, topik perbincangan kita pada hari ini banyak masa bersama, merapatkan atau menjemukan dan topik ini khusus kepada pasangan suami isteri. Betul, tapi sebenarnya bukan sahaja tertumpu kepada pasangan suami isteri tetapi terhadap keluarga juga secara general. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini dan sebelum kami kongsikan bersama anda siapakah tetamu di talian kita pada hari ini, kami ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan bersama anda. Ini dia. Meluangkan masa bersama pasangan merupakan satu perkara yang penting untuk diperhatikan bagi mengekalkan keserian dalam rumah tangga.
Lebih banyak masa yang dikongsi dapat memberikan lebih banyak kebaikan terutamanya daripada segi emosi. Suami dan isteri akan menjadi lebih terbuka, memahami antara satu sama lain, bertanggungjawab dengan pasangan dan seterusnya dapat mewujudkan suasana harmoni dalam rumah tangga. Namun hakikatnya, ia juga mampu memberi kesan yang sebaliknya kepada pasangan suami isteri jika terlalu banyak meluangkan masa bersama. Perasaan jemu mungkin akan mula timbul dan seseorang itu akan memilih kawan lebih daripada pasangan untuk melakukan sebarang aktiviti. Apabila keadaan ini berlaku, kebahagiaan rumah tangga juga boleh tergugat yang mana pasangan mula berubah sikap akibat daripada kebosanan yang muncul selepas sekian lama bersama pasangan. Itu dia tadi. Saya tertarik bila ada satu petikan tadi. Dia mengatakan isteri berasa sayu apabila sepanjang tempoh PKP ini, suami bangun tidur lewat dan cuma tahu membuka tudung saji sahaja. Ya, dan lebihkan kawan pula. Ya, betul tu. Dan ini sebenarnya yang kita nak bincangkan. Sepatutnya kalau ada lebih banyak masa, kita seharusnya lebih mengenali dan membantu antara satu sama lain sebagai pasangan. Tetapi sebaliknya mungkin juga terjadi. Untuk itu, kita sudah pun terhubung dengan seorang yang cukup istimewa di talian. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Apa khabar, Doktor? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di mana tu? Mestilah berkurung ni, maknanya ada di rumah lah ni. Itu great question tu. Saja je saya nak perangkap, Doktor. Ini soalan perangkap, belum perangkap. Okey, baik Doktor. Kalau kita lihat sebelum ini, pastinya dalam kalangan suami isteri masing-masing sibuk bekerja. Dan tempoh beberapa hari ini sepatutnya dimanfaatkan. Kita nak perkara ini cepat-cepat berlalu, insya-Allah. Tetapi dalam tempoh sebegini, macam mana kalau kita nak lihat dari sudut positif untuk pasangan suami isteri meluangkan masa bersama? Okey. Kalau kita perhatikan, sepatutnya kan, bila kita ada peluang berkurung, berada dalam rumah, sampai dah habis 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, sebenarnya kita boleh lihat ini sama ada sebagai satu sektor atau sebagai satu perkara yang membahagiakan. Pada saya yang memang sibuk sana sini bekerja, saya rasa saya takkan dapat lagi peluang seperti ini seumur hidup saya. Jadi sebab itu kita kena faham bahawa ini adalah rahmat Allah sebenarnya pada kita. Waktu kita bercinta dulu, kan? Macam mana waktu kita bercinta? Berkepit. Asyik tak berkepit, asyik tak berjumpa, macam belangkas, asyik bergayut dekat telefon, kan? Jadi, kalau Allah berikan balik peluang kepada kita hari ini, maka kita patut syukur sebab kalau kita nak cari macam ni lagi, takkan mungkin dapat pada kehidupan biasa kita. Jadi oleh sebab itu, ya, kita kena manfaatkan, kita kena gunakan peluang ini sebaik-baiknya. Carilah banyak sebenarnya yang boleh kita buat bersama dalam rumah ni, kan? Misalnya kita kata, okey, dalam masa bersama ni, ini masa kita nak kenal pasangan kita. Betul. Sebab apa? Orang yang berkahwin, walaupun sampai 20 tahun, dia sentiasa jumpa sisi-sisi baru pasangan dia. Ya, ada je benda-benda baru yang dia jumpa. Ini yang kadang-kadang kita rasakan sesuatu yang seronok hidup bersama. Ya, dan betul. kalau bergaduh sekalipun, bergaduh dalam waktu kita asyik berkurung, tiba-tiba bergaduh tu sebenarnya macam cerita masa-masa manis lah, kan. Iaitu kita bergaduh tu untuk kita saling kenal, kita bergaduh tu untuk kita tahu hati budi pasangan kita lagi, kan. Ya, betul. Jadi gunakan manfaat yang mana dapat duduk dengan pasangan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu ni dan lakukan apa yang boleh dilakukan bersama. Saya Banyak setuju, aktiviti. Doktor. Dan itulah dia, macam yang saya katakan tadi juga, ini bukan hanya tertumpu kepada pasangan suami isteri, tetapi kepada keluarga juga. Mak saya tu seronok saya duduk rumah sekarang ni sebab anak dia berada di depan mata. Okey, Doktor, selain daripada kita meluangkan masa bersama pasangan kita dan keluarga, bagaimana juga kalau terjadinya situasi apabila kalau dah 24 jam dan bukannya sehari 2, seminggu 2 dah nak masuk minggu ketiga, dah masuk dah pun sekarang ni. Bagaimana untuk kita tidak merasa jemu dengan pasangan kita terutamanya, Doktor? Okey, kita boleh lakukan perkara-perkara yang bersama dalam rumah ni. Okey, dari segi aktiviti. Kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang tak pernah kita lakukan. Contoh paling mudah lah, ramai orang, ya,
dia tak sempat nak solat berjemaah sampai 5 kali seminggu. Okey, tak sempat. Jadi oleh sebab 5 kali seminggu, 5 kali Sehari, ya. kan. Kita Jadi tak sempat. Kan. Jadi ini peluang untuk dia berjemaah bersama. Azan dekat rumah 5 kali sehari. Tak pernah sebelum ni kita berpeluang. Azan dekat rumah. Buat bersama. Dan aktiviti di rumah pun, ya, bagi saya ni tak berapa gemar masak-masak. Tapi isteri saya selalu ajak. Kan? Tapi bagi orang yang suka masak-masak, ini peluang untuk cuba pelbagai menu-menu yang baru. Betul. Kan? Banyak menu dalam internet. Cuba kita mulakan menu yang baru. Lepas tu, inilah masa untuk kita tengok dalam rumah kita, dalam stor rumah kita, macam-macam perkara yang dah lama tersimpan, yang dah kita tak guna, kan? Yang sebelum ni kita tak ada masa tau. Nak sort, nak tengok. Kadang-kadang ketika kita sort, kan, isteri tengah simpan-simpan, kod suami nak lagi benda ni, kan. Yang isteri, suami pula ternampak nak dibuang, kod isteri nak lagi benda ni. Sekarang ada 24 jam, boleh tanya, abang nak lagi ke kertas ni, dokumen ni ayah nak simpan lagi ke. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kalau kita lakukan terlalu banyak benda. Dan itu tak termasuk lagi aktiviti. Ada orang suka berkaraoke sama-sama, tengok movie sama-sama, kan. Jangan kisahlah suara tak sedap ke sedap ke, kita sama-sama kita sahaja, kan. Tapi lakukan banyak aktiviti yang boleh dilakukan dalam rumah bersama-sama dan termasuk sama-sama cari ilmu yang baru. Sekarang kelas online banyak. Ya, betul. Dalam YouTube boleh. Jom yang kita duduk, kita belajar ilmu tentang, bagi orang yang bisnes, kan. Kita belajar tentang marketing online. Betul, Dua yang kata tak reti, kan. Jom duduk sama-sama. Sebenarnya, saya rasakan, saya rasa 24 jam tu tak cukup masa sebenarnya. Dan sebenarnya kunci untuk mengelakkan daripada menjadi jemu adalah dengan mencuba aktiviti-aktiviti baru bersama dengan pasangan kita seperti yang doktor katakan tadi. Dan Perbetulkan bacaan tajwid kita, sama-sama perbetulkan, ya, tasmid dengan anak-anak. Benda-benda itu semua boleh dilakukan dalam masa sekarang yang tak pernah ada selama ni. Dan doktor, maaf saya mencelah. Ini menjadi satu persoalan juga. Macam mana kalau pasangan ni yang sebelum tempoh beberapa hari ini, tempoh PKP ini ada konflik ataupun pergaduhan sikit, sekarang ni tak boleh nak lari. Macam mana pasangan-pasangan ini nak menangani situasi itu? Baik, ini menarik. Kalau sebelum ni, saya selalu rekomen pada suami, kalau bergaduh dalam rumah, keluar sekejap, ambil tenangkan fikiran di luar, baru balik. Supaya kita tak mengamuk. Sekarang kita dah tak boleh nak keluar, kan? Baik, apa nak boleh kita lakukan? Okey, bila kita kena faham, orang lelaki, bila ditegur, kadang-kadang dia marah, dia diam, dia tak banyak cakap. Jadi orang perempuan, jangan desak suami untuk bercakap. Kadang-kadang orang perempuan dia suka, abang ni diam je, cakap sikit lah, cakap lah, beritahu saya lah. Sebenarnya orang lelaki dia suka diam, dia suka pendam. Sebab apa? Dia tak nak nanti cakap tu menyakitkan hati pasangan dia. Orang perempuan pula bila dia tak puas hati dia suka cakap. Dia suka luahkan. Jadi kalau begitu keadaan dia, dalam rumah tu kan ada beberapa bilik. Pergi tenangkan sekejap diri kat satu bilik tertentu. Kan kalau isteri misalnya sedang membebel di dapur, naiklah ke atas sekejap. Kan? Kalau kita ke atas, turunlah sekejap, tenangkan fikiran seketika, kan. Dan insya-Allah selepas 1 jam tenang, keadaan akan kembali normal. Jangan duk cucuk lagi. Nanti bergaduh, nanti susah. Ya, betul. Okey, doktor, secara ringkas mungkin doktor boleh simpulkan di sini apa sebenarnya antara tips yang boleh diberikan kepada pasangan di luar sana, bukan sekadar untuk meluangkan masa tetapi untuk lebih menghargai pasangan masing-masing. Baik, apa yang saya nampak, ya, inilah masa untuk kita bercerita. Maksudnya tadi dah lama kita tak dengar cerita-cerita pasangan. Dan pasangan kita, terutama orang perempuan, dia suka cungkil kisah-kisah lama. Baik. Dan orang lelaki sentiasa tidak ada masa untuk mendengar kisah-kisah lama. Dan mungkin sekarang masanya untuk duduk-duduk, sembang-sembang. Abang ingat tak abang, masa abang mengorak saya dulu macam mana? Kan? Sebenarnya, bila kita sama-sama bawa kisah-kisah lama, tengok gambar-gambar lama, ibas kembali peristiwa lama, yang ini kan menimbulkan rasa kasih, rasa sayang, rasa lebih dekat. Dan inilah yang kadang-kadang kita lupa nak buat. Walaupun dah depan mata. Sebab apa? Baik. Kita ni walaupun depan mata, kita masih lagi duk pegang telefon, bersosial dengan orang di luar sana. Kita lupa orang yang ada di depan mata kita. Betul tu, doktor. Ya. Jadi
tutup telefon seketika untuk kita berikan masa bersama dengan pasangan kita. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azmani di atas penerangan sebentar tadi. InsyaAllah selepas berakhirnya COVID-19 ni nanti, kita akan bertemu di studio pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Dr. Stay Jaga safe. diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia harapnya memberi manfaat kepada semua penonton wanita hari ini. Dan sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini, apa kata kita tengok pendapat orang ramai pula? Ini dia paparannya. Bagi saya sendiri memang dapat mengeratkan lebih hubungan lah. Saya memang sibuk menguruskan anak-anak di rumah. Manakala suami pula memang bekerja dan ada kala suami terpaksa bekerja di luar kawasan selama beberapa hari. Jadi dengan masa yang ada ini, saya dan suami dapat manfaatkan bersama. Kami dapat berkongsi pelbagai cerita dan pandangan dan saya dapat masak makanan kegemaran mereka di rumah. Banyak masa bersama dengan keluarga, terutamanya isteri, bagi saya dapat mengeratkan hubungan. Kita dapat banyak buat aktiviti bersama dengan isteri dan keluarga. Contohnya kita dapat membantu isteri mengemas rumah, masak dan membantu anak untuk menyiapkan tugasan sekolah. Kita dapat mengenali pasangan kita dengan lebih dekat, dapat bertukar pendapat, dapat meluahkan perasaan. Ia tidak akan rasa jemu, malah akan bertambah kebahagiaan kedua pasangan. Kalau dengan isteri akan lebih erat sebab saya dapat tolong dia masak, tolong dia kemas rumah, tolong dia macam-macam lah. Kita perlukan banyak masa lagi sebab bila bisnes dia busy, and bila busy kita kurang masa. And saya sangat menghargai masa sebab masa tu dengan family tu penting. Apa yang kami amalkan selama ini adalah saling bertanggungjawab, bertoleransi dan bekerjasama antara satu sama lain. Jadi kalau ditanya ingin masa yang lebih lagi untuk diluangkan bersama suami saya ataupun tidak, semestinya jawapan saya ya. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan satu lagi perspektif yang kita perlu lihat adalah bukan stuck at home tetapi safe at home. Ya. Dan bersama kita di talian sebenarnya sekarang, Yaina, ialah seorang selebriti yang tak asing lagi dalam dunia hiburan tanah air. Kita bersama Datin Sri Umi Aida. Assalamualaikum, Datin Sri. Waalaikumsalam, Hana dan Hawa dan penonton setia WHI. Apa khabar? Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah, diberkati Allah dalam lindungannya. Amin. Amin, amin, amin. Okey, Datin, dah masuk hari ke-17 kita punya PKP pada hari ini. Apa sebenarnya? 17, saya tak kira pun. Dah 17 dah masuk ke fasa kedua dah sekarang ni. Jadi untuk Datin sendiri, bagaimana aktiviti Datin di rumah bersama dengan keluarga? Oh, Alhamdulillah. Ketenangan tu kita kena minta padanya. Dah 17 pun rasa macam tenang, masih tenang lagi. Alhamdulillah, syukur. Dan banyak hikmah sebenarnya. Banyak sangat hikmahnya kalau kita sendiri cari kebaikannya dan kita buat kebaikan dan kita muhasabah diri kita dalam setiap yang kita lakukan dulu. Banyak kesilapan kita yang kita take for granted semua. Jadi bila masa peluang ni kita perbaiki balik diri kita sebab kita pun tak sempurna kan. Dan bila tadi Datin Sri cakap dah hari ke-17 ke, maksudnya Datin Sri tak jemu-jemulah dekat rumah. Mungkin sebelum ni Datin Sri sibuk dengan kerjaya dan sebagainya, dan masa inilah yang dimanfaatkan bersama keluarga. Apa antara aktiviti yang sebelum ini tak pernah buat sama-sama tetapi masa inilah yang dimanfaatkan untuk buat sama-sama dengan pasangan dan keluarga? Alhamdulillah, bila masa peluang macam ni banyak muhasabah diri lah. Banyak muhasabah diri, banyak kesilapan kita buat, banyak. Jadi kita perbaikikan, merapatkan hubungan, silaturahim bersama dengan anak-anak semua, dengan suami. Dan juga kita harus memahami juga emosi pasangan kita, emosi anak-anak kita. Kita jangan fikir kita saja. Jadi kita memberi ruang untuk mereka juga, ada space untuk mereka walaupun di dalam rumah. Dan kalau memasak tu macam mana? Setiap hari memang akan mencuba menu baharu ataupun dapat request daripada anak-anak ataupun bagaimana? Mungkin Datin boleh kongsikan. Alhamdulillah juga pasal makan ni dalam rumah memang terdidik untuk tidak mengambil makan itu satu benda yang
harus menu bertukar-tukar nak makan lazat tu tak ada. Memang daripada dulu makan kita pun ada 1-2 menu cukup dah, alhamdulillah. Jadi makan itu tidak menjadi satu permasalahan dalam rumah ni, alhamdulillah. Tapi Datin mungkin boleh kongsikan jugalah kalau kita lihat perkahwinan ataupun usia perkahwinan Datin Sri pun sudah berbelas tahun lamanya. Mungkin boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya untuk mengekalkan kesejahteraan, kebahagiaan dan yang paling penting untuk tidak berasa jemu dengan pasangan kita. Masya Allah, rumah tangga apa pun dalam kehidupan kita ni Allah duga memang, dan kesabaran itulah dalam kehidupan. Vitamin kita adalah kesabaran. Betul. Jadi pasang surut itu pasti setiap manusia maupun yang berumah tangga atau tak berumah tangga, kita akan melalui fasa-fasa cabaran hidup kita. Jadi kita memakanlah vitamin kesabaran kita tu. Dan kita percayalah segalanya kita minta pada Allah yang baik-baik dan pesan terbaik pada Allah, dan kita jalankan sesuatu itu ke jalan Allah, insya-Allah. Semua dalam bimbingan Allah. InsyaAllah. Mungkin Datin Sri ada apa-apa tips untuk pasangan-pasangan supaya sama-sama bertolak ansur dalam tempoh seperti ini? Saya tak ada tips lah. Kita cuma jangan force pasangan kita. Baik. Kesedaran hidayah semua milik Allah. Kita berdoa saja benda yang baik-baik dan minta yang baik-baik untuk suami kita, untuk diri kita juga, untuk semua kawan-kawan kita, sahabat kita. Dan kita minta itu. Sebab kesedaran itu dari dia kan. Kita tak boleh nak cakap kita nak suami pasangan kita kena macam ni, kena ikut kita punya ni. Tidak. Jadi apa pun kita minta, dan mungkin pasangan kita annoying apa benda, itu adalah ujian kita untuk sabar. Betul. Okey, Datin Sri, terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dengan kami di Wanita Hari ini dan berkongsi cerita Datin bersama dengan penonton semua. Kami doakan agar Datin pun dapat meluangkan lebih banyak masa yang berharga bersama keluarga sepanjang tempoh PKP ini. Amin. Allahumma amin. Amin. Okey, Datin Sri. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, macam-macam lagi yang kita ingin kongsikan bersama penonton Wanita Hari ini. Anda jangan ke mana, duduk di rumah. Kita kembali selepas ini. Wanita Hari ini. Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan masih lagi membicarakan tentang hikayat perkahwinan, banyak masa bersama merapatkan atau menjemukan. Kalau tadi Hawa dan juga Uyaina dah pun berkesempatan untuk mendengarkan sendiri pengalaman daripada Dr. Tengku Asmadi dan juga Datin Sri Umi Aida. Dan sekarang ini kita ada seorang lagi di talian, Hawa. Ya, seorang selebriti juga. Kita bersama Nabila Huda. Hello, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Abdul sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abil, sepanjang tempoh beberapa hari ini, apa antara aktiviti yang Abil buat dengan suami dan juga anak? Kita orang dekat rumah macam sebenarnya kalau tak lockdown or lockdown pun kita still memang kita orang most of the time spend time dekat rumah. So kita orang kat rumah ni aktiviti mengemas je hari-hari tak habis. Itulah kalau nampak suami Abil kat belakang tu sedang mengemas nampaknya. Dia tengah kemas rumah. Rajin. Tapi Abil, antara mungkin penonton-penonton dan juga pengikut-pengikut laman sesawang Instagram Abil memang tahu ada macam-macam aktiviti yang Abil lakukan seisi keluarga. Kalau semalam sempat masak steak untuk suami, syarat dekat rumah Abil jadi atau tak semua kena makan. Betul tak? Yes, itu undang-undangnya. Itu undang-undangnya. Jadi tak jadi semua kena makan. Lepas tu kena buat muka ikhlas tau makan. Okey, dan kita lihat ini juga mungkin antara aktiviti yang Abil cipta untuk terus menghangatkan dan juga merapatkan lagi hubungan sesama pasangan. Sebab Abil juga tulis kalau boleh hari-hari nak macam ni. Betul tak? Betul lah. Memang saya jadi macam tu. Kalau macam pada saya, kita sebagai saya memang akan, kalau boleh everyday saya akan buat benda aktiviti because saya seorang yang suka create aktiviti yang dari drama. So memang drama queen pun kat rumah pun drama queen juga. So I mesti nak kena ada benda yang lain, yang everyday nak kena something yang excitement lah. Benda yang boleh buat kita orang ketawa because I suka ketawa. I ni mudah terhibur. Mudah terhibur Suami pun melayan kan? Ya, dia melayan je. Apa I buat semua dia melayan. So I rasa macam even though kalau I kat rumah berdua dengan kita orang bersama-sama macam ni, I rasa lagi best because
hari-hari Abil berkepit dengan dia. Dan Abil, macam mana pula kalau dengan pasangan suami isteri yang mungkin ada sikit rasa jemu tu? Mungkin Abil boleh share tips sikit? Itulah sebab sebenarnya kita ni, kita dah berkahwin, husband and wife. So kita tak boleh ada rasa jemu langsung pun. Pada habis kalau kita rasa jemu tu satu benda yang macam it's not right lah, tak healthy sebenarnya. So kalau you dah nak rasa nak jemu tu kan, cuba try imagine balik first time jumpa macam mana, perasaan cinta dengan you macam mana, scroll up and down balik daripada scroll up and down Instagram. Lebih baik scroll up and down tengok mesej-mesej suami, mesej-mesej masa bercinta kat Facebook, berkenalan. I suka buat benda tu everyday. Alhamdulillah. I suka baca balik benda-benda momen tu. Dan nanti kalau dah baca, kalau I cakap dengan dia macam, you ingat tak dulu dah lama tak mesej I tahu yang sweet-sweet. Dia terus mesej jam tu juga. Jam tu juga walaupun depan-depan Itu bagus juga tu. Tapi Abil, antara yang lain menarik perhatian kami semua adalah yang mana Abil mengajak rata-rata pengikut-pengikut Abil di Instagram untuk sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran. Satu hari satu muka surat. Itulah. Mungkin Abil boleh kongsikan ni. Tak ada, sebenarnya semalam 2 days ago, tiba macam, teringat Papa bagi I Quran. So, I macam okey lah. Sebab hari tu, I tak boleh nak baca. So, dan tiba-tiba, I macam okey lah. Dah boleh baca lah kan. Biasalah perempuan kan ada time-time dia tak boleh kan. So, I macam fikir, tiba-tiba I dapat idea macam, what if kalau kita baca benda ni, kan kita tak ada benda nak buat kat rumah. So, baca benda ni satu hari sekali. So, mana tahu tiba-tiba kita ni semua MCO ni sampai bulan Mei ke. Setelah kita dah khatam Al-Quran dah. Tapi cuma semalam je. Kita orang semua satu family tertidur sampai pukul 11.30 lepas makan steak tu. Lepas makan steak tu. Okey, steak tu jadi ke tak jadi sebenarnya? Jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat pujian yang betul-betul. Daripada suami. Mana suami? Boleh kita tunjuk wajah dia sikit kat belakang tu? Sayang, Kak Fiza nak tengok you. Mana suami? Sibuk mengemas. Kejap. Okey, sambil tu kan Abil juga mungkin boleh kongsikan Abil kan macam mana sebenarnya kita boleh guna pakai waktu yang ada ni, peluang ni untuk kita mungkin ni dia. Hello, hai. Okey, mungkin boleh kongsikanlah juga kan kalau dalam tempoh beberapa minggu ni macam mana anda berdua dapat terus menyemarakkan lagi hubungan antara anda berdua. Bangun tidur, tengok muka dia. Cium pipi, cium dahi. Okey. Keluar bilik mandi, panggil nama dia. Okey. Masuk dapur, cari dia lagi. Yang kita buat tu, kita kena cari isteri kita. Okey. Seronoklah rasanya kan? Pastinya sebab Abil pun sebelum ni mesti sibuk kerja sana sini dan inilah masanya. Simpul kat sini. Ini pujian depan-depan Terus. Okey, mungkin Bert dengan Abil ada sedikitlah pesanan ataupun tips yang ingin kita sama-sama kongsikan kepada penonton mungkin dapat sama-sama dijadikan manfaat dalam hubungan rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga Serius tak soalan ni? Yang suami jangan garang-garang lah. Sayanglah isteri anda kan. Bukan selalu dapat sayang isteri macam ni hari-hari. Isteri ada seorang je pun. Isteri seorang je. Kan? Janganlah serius, jangan main telefon je kan. Aktiviti bersama. Saya kalau macam saya nampak husband saya macam kurang perhatian kat saya, padahal tak adalah kurang perhatian pun, dia memang hari-hari bagi perhatian 100%. So kalau dia baru tengok phone sekejap je, I dah macam sayang, dengar sini. Awas sini. Look into my eyes. Tak, I nak kena cerita, I nak kena cakap, tengok mata saya. Kalau dia tak look tengok into my eyes. Kalau tak tengok mata, pergi kat depan telefon dia, kasih dia annoyed. Dan nanti dia tak kalau marah-marah senang je. Masuk dapur, masak, makan sama-sama. Mesti happy. Okey, insyaAllah. Itu dia tips-tips daripada... Makanan tu paling important. Makanan tu pengerat hubungan suami isteri. Ya, kita harapkan yang terbaik untuk Nabila Huda dan juga suami. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di Wanita hari ini. Okey, jaga diri ya. Ya, sama jaga diri juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, bye. Bye. Apa? Ya, okey tadi suami kepada Nabila Huda pun cakap isteri seorang je. Menariknya, ada kena-mengena pula dengan kita punya tetamu selepas ini. Dan mungkin lain orang ada lain pengalamannya. Dan ini kita juga ketika ini bersama dengan Saleh Yaakob di talian. Hello, Assalamualaikum.
Okey, dan ini yang kita nak katakan, nak kongsikan juga kepada penonton kan. Setiap daripada kita, kalau kita dengarkan apa yang dikongsikan daripada Dr. Datin Sri Umi Aida, Nabila dan suami tadi, antara banyak perkara yang harus kita titik beratkan adalah keharmonian dalam hubungan rumah tangga, persefahaman, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk mungkin kita balas balik. Kalau sebelum ni kita banyak waktu di luar, tapi dalam tempoh ini kita bersama dengan mereka. Dan Datin Sri Umi Aida pula banyak menekankan masa ini digunakan untuk refleksi diri sendiri. Dan kita sudah ada Saleh Yaakob di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kalau tadi kita dah dengarkan pengalaman beberapa selebriti tanah air, tapi umum ramai yang mengetahui bahawa Saleh sendiri mempunyai beberapa rumah. Ya ke? Ya ke? Okey. Jadi dalam tempoh ni kan agak-agaknya lah, macam kalau tak keberatan nak kongsikan, macam mana meluangkan masa bersama dengan isteri-isteri? Oh, saya sebabnya saya start berhenti daripada radio dulu dah kat setahun dah, memang dekat rumah je. Sekarang ni saya dekat dapur ni. Dan pastinya tak boleh nak keluar rumah sangat. Macam mana masa memang dibahagikan? Kita memang dah biasa tu. Biasanya kita, pasal kita banyak memberi ruang, kita memberi urusan pada keluarga. Jadi kita memang, family ni memang kita dapatlah. Kebetulan pula anak jadikan rezeki pula. Saya semua sekali-sekali duduk dekat-dekat. Sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah je. Senang je. Sebelah-sebelah je? Sebelah je. Tak perlu risaulah nak keluar, tahan polis semua ya? Tak ada tak lebih jarak 10 km Tak lebih dekat sangat. Dan Saleh, kalau orang cakap terlalu banyak masa bersama, tambah-tambah sekarang ni tak boleh nak keluar sangat, macam mana kalau nak elakkan rasa jemu tu? Okey, sebenarnya kita nak untuk mengelakkan kita ada tugas sebenarnya. Sebab apa Allah jadikan ni tidak dengan sia-sia, ada sebab. Kan? Jadi di sini kita dapat berkumpul dan di sinilah masa ruang kita nak kata orang nak bercakap dengan isteri, nak cerita tentang apa kehidupan kita, apa amalan kita, apa perjalanan kita, macam mana dengan anak-anak. Jadi ruang-ruang ini kita selitkan, kita bagikan dia orang semangat supaya kata orang reda lah dengan keadaan-keadaan apa yang berlaku. Sebab kita kena muhasabah diri kita. Cuba tengok. Sekarang ni bukan urusan pada negara, tapi urusan satu dunia. Ya. Jadi mana satu dunia ni kuasa Allah, bukan kuasa makhluk tu. Okey, dan macam mana pula kalau nak kekalkan keharmonian antara Saleh dan juga isteri-isteri? Okey, dia pertamanya bersihkan hatilah. Itu satu ubat penyakit, segala-gala penyakit. Bersihkan hati, kita syukur pada Allah dan kita sentiasa ingat siapa kita dan kita sentiasa kata orang menjaga antara satu sama lain. InsyaAllah. Menghargailah, menghormati dan sebagainya apa yang Allah bagi pada kita tu. Dan mungkin Saleh juga boleh kongsikan kalau ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan penonton, apa yang harus mungkin mereka boleh manfaatkan dalam terus mengharmonikan hubungan rumah tangga. Sebab saya banyakkan saya pada anak isteri lah, saya menjaga kesihatan mereka. Saya banyak menjaga tentang kesihatan, kemudian di dalam itu pula kita menjaga amalan kita lah, kita menjaga apa yang kita layak lah dalam agama, pada Al-Quran. Yang rajin tambah pula sekarang ni anak-anak dia mengaji kat dalam rumah dia tak ada tegak-tegak dulu, dia kena keluarkan. Jadi kita dapat pantau dia, tengok macam mana dia belajar agama tu macam mana dan sembahyang dia macam mana. Jadi dengan sendiri time waktu asal dia dah mula. Dia dah latih diri dia untuk supaya ada timetable. Okey, anak-anak pula, penerimaan anak-anak macam mana? Mesti seronok kan, dapat banyak masa sebab mereka pun tak ke sekolah. Yes. Jadi banyak masa saya bagi bersama. ruang pada dia orang, macam ada time dia orang tengok kartun, nak bagi dia. Pasal dia orang tak boleh keluar rumah kan. Bagi dia orang tengok kartun. Okey, cukup. Buat homework pula. Dia macam tu, dia bagi time-time yang tertentu. Dan kalau bercakap pasal anak-anak ni, mesti budak-budak kan dia cepat rasa jemu, cepat rasa bosan. Macam mana Saleh dan isteri-isteri lakukan supaya mereka sentiasa aktif dan tak jemu-jemu? Sebab saya macam kat rumah ni, dia ada dua adik-beradik. Jadi dia cakap dengan kakak layan adik. Tunjuk aja adik. Kakak kena ikut apa yang adik nak. Jadi macam tu bagi dia orang ada tanggungjawab tau. Okey.
Kalau ada sebarang pesanan nak disampaikan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh ini untuk kita terus mungkin kekal bersama, bersatu dan memanfaatkan waktu yang ada ini bersama. Jadi kita menghargailah kehidupan kita ni. Kenapa Allah jadikan kita di muka bumi ni? Sebab apa? Segala-galanya ada sebab kita dilahirkan, ada sebab kita ditemukan jodoh. Jadi bersyukurlah, inilah waktu yang kita sesuai dapat bersama. Alhamdulillah lah, maknanya di sini Allah sengaja mengatur sistem tu. Inilah caranya aku kendaki, kata Allah, kita ikutlah. InsyaAllah. Kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Jadi masa ni lah kita sama-sama susah. Okey, sekarang ni masa sama-sama susah. Mari kita sama-sama susah menghargai apa yang kita patut. Ya, betul. Apa-apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Macam sekarang ni, lebih masa untuk isteri-isteri dan anak-anak, insyaAllah. Terima kasih Saleh atas perkongsian bersama wanita hari ini. Jaga diri. Saya dah jaga dah. Diorang kena jaga saya. Okey, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan daripada awal sampailah ke penghujung perbincangan kita tadi, banyak yang dapat kita jadikan manfaat bersama. Antara ini juga mungkin masa yang boleh kita guna pakai untuk menyemarakkan lagi hubungan, cipta bahagia itu, cipta pelbagai aktiviti yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita, yang mana kita orang kata terus menyemarakkan lagi rasa cinta yang ada masa diijab kabulkan tu, agar perasaan rasa kasih sayang, rindu dan cinta itu akan terus mekar hingga ke akhir hayat nanti. Ya, apapun lihat dari sudut yang positif, refleksi diri dan bertolak ansur. Ada lagi perkongsian yang ingin kami kongsikan bersama penonton wanita hari ini. Anda jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Kita semua sedar tentang kepentingan salat berjemaah. Bahkan dalam setengah mazhab fiqh Islam, salat berjemaah di masjid itu adalah merupakan satu kewajipan. Sama ada kita mengatakan ianya wajib ataupun sunat muakkad, tuntutannya gugur bila mana wujud keuzuran yang diiktiraf oleh syarak, seperti mana membahayakan nyawa diri sendiri dan nyawa pihak yang lain. Dalam Islam ada kaedah la darar wa la dirar. Janganlah kita bagi mudarat pada diri sendiri dan juga kita buat mudarat pada orang lain. Dalam Islam juga ada kaedah al-masyaqqah tajribu taysir. Kesusahan itu boleh membuatkan kita mengambil pandangan yang lebih mudah. Dan dalam Islam juga ada pandangan saddu dzara'i, iaitu kita memotong sebab-sebab, mencegah sebab-sebab yang boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bagi tahu Allah akan menulis bagi seorang hamba yang sakit dan bermusafir itu pahala amalan yang sama dilakukan ketika mana dia sihat dan ketika mana dia sedang bermukim, iaitu kalau kita sebelum ini selalu pergi ke masjid, kita menjaga salat berjemaah kita di masjid, maka insya-Allah ketika mana uzur di waktu yang kita tak mampu nak berjemaah di masjid ketika ini, Allah tetap akan menulis pahala yang sempurna bagi kita kerana kebiasaan yang kita lakukan sebelum ini. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ianya merupakan azab yang diantar kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi pada masa yang sama ianya juga adalah rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang menetap di rumahnya, yamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban, dia menetap di rumahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah, dan dia beriman bahawa tak ada apa yang boleh menimpanya melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, maka Nabi bagi tahu falahu ajru syahid, dan baginya pahala syahid. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Itu dia antara panduan solat berjemaah. Dan antara yang menarik ingin kami kongsikan bersama anda penonton wanita hari ini. Ini mungkin antara cara untuk anda meluangkan masa anda sepanjang tempoh ini. Mengenai NSTE paper, anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 23 sehingga 14 April 2020. Dan untuk langganan anda boleh layari www.nstp.com
www.my.my/mco. Okey, itu tentang e-newspaper. Ada sesuatu yang nak kami kongsikan juga bersama penonton? Ya, berkenaan dengan tabung bantuan kemanusiaan COVID-19. Sebagai satu usaha bagi melawan penularan COVID-19, Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, Media Prima NSTP Humanitarian Fund, merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Dan semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal, frontliner bagi mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas-petugas kerajaan, doktor, jururawat, kaki tangan hospital, semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19 serta keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Ya, dan orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund dan nombornya adalah Maybank untuk Maybank account 514105323170 seperti yang terpapar di skrin anda sekarang. Yang paling penting sekali, setiap sumbangan besar ataupun kecil amat bermakna dan sumbangan anda akan dikecualikan cukai. Okey, nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran Wanita hari ini bagi siaran 3 April 2020. Terus setia bersama Wanita hari ini bersama Farin Ahmad dan juga Uyaina Arsyad esok dengan topiknya mengawal pemakanan. Tu kuarantin bukan dekat luar saja tapi perlu ada kuarantin dalam rumah di dapur terutamanya. Betul tu. Dan kita juga harapkan kan semoga apa saja yang telah pun kami kongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat menjadi manfaat yang berguna bukan saja untuk diri kami di studio tetapi juga untuk kita guna pakai bersama-sama bagi anda penonton yang menonton kami sepanjang 1 jam ini. Betul. Jadi jangan lupa esok temu janji anda bersama kami di WHI Extra pada waktu yang sama dan kami tinggalkan anda pada hari ini. Assalamualaikum. Bye. Waktu yang sukar menguji semua tak pernah disangka. Bumi yang kelabu gambar cahaya. Usah mengalah mencari salah masih ada jalannya. Bersatu hati moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan lebih dari jiwa dan raga demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditepuhi. Keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Pada Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan menangkan segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeru rasa
kami berserah. Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini. Bebaskan sengsara. Wanita hari ini